Assalamualaikum, saya Muhammad Nur Adham Muhaimin beserta ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Wan Muhammad Dania, Al-Amin dan juga Aziz ingin membentangkan mengenai desain kolam lobster iaitu udang galah. Okey, untuk pengenalan udang harimau, kita khususkan kepada udang harimau ataupun nama saintifiknya ialah Pinazes monodon, adalah satu jenis udang air payau ataupun laut yang sesuai diternak di dalam kolam kerana ianya mempunyai daya ketahanan yang tinggi dan kadar pembesaran yang cepat. Okey, di Malaysia khususnya akhir-akhir ini usaha menternak udang harimau sedang berkembang pesat. Okey, peternakan udang harimau di Malaysia berkembang dengan pesat sejak akhir-akhir ini. Dengan bertambahnya penlibatan daripada pihak luar seperti pihak swasta, agensi kerajaan dan juga orang perseorangan, private lah, ya, persendirian, sendirian berhad. Okey, terdapat beberapa faktor yang menggalakkan orang ramai untuk menternak udang harimau ni. Antaranya ialah terdapat banyak kawasan yang berpotensi, dan yang kedua ialah terdapat banyak permintaan yang tinggi terhadap udang harimau ni. Seterusnya, terdapat jaminan harga pasaran yang baik di dalam ataupun di luar negara bagi udang harimau ni, udang galah harimau. Okey, saya bagi contoh. Pada masa ini, harga pasaran bagi udang harimau dalam lingkungan bilangan 25 hingga 35 ekor, harganya di pasaran sekarang ialah antara RM20 ke RM30. Berdasarkan kilogram lah, tengok atas timbangan. Okey, kriteria yang sesuai untuk pemilihan tapak udang galah harimau ialah, yang pertama ialah mestilah berhampiran dengan punca air payau ataupun air laut yang mempunyai kadar kemasinan 15 hingga 30 ppt. Okey, ianya mestilah bebas dari pencemaran seperti bahan buangan industri dan pertanian. Okey, macam contoh sekarang ni kita lihat banyak kilang-kilang yang membebaskan bahan kimia ke dalam sungai. Okey, untuk menternak udang galah ni kita harus pastikan kualiti air itu dan air itu bersih daripada bahan buangan bahan kimia daripada kilang-kilang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz bin Arsyad. Okey, yang pertama sekali saya ingin berterima kasih kepada sahabat saya yang sudah membentangkan isi yang pertama. Bagi saya ingin membentangkan tentang pembinaan kolam, penyediaan kolam dan penggunaan peralatan mekanikal. Okey, yang pertama, pembinaan kolam. Kolam boleh dibina dengan saiz 0.3 hingga 1.0 hektar luas permukaannya, dan kedalaman kolam antara 1.5 meter hingga 2.0 meter. Pembinaan kolam hendaklah berdekatan dengan punca air. Okey, seterusnya, saliran air masuk dan keluar perlu dibina untuk kemudahan pertukaran air semasa pemeliharaan udang, dan ia juga perlu untuk pengeringan air selepas hasil dikutip. Penggunaan pam untuk memasuk dan mengeluarkan air boleh digunakan, tapi kosnya banyak. Okey, seterusnya, untuk ternakan secara intensif, susun atau reka bentuk dan pembinaan kolam mestilah dibuat dengan bijak dan berhati-hati. Terutamanya aspek asas yang penting iaitu ban, pintu air masuk dan pintu air keluar. Jika pembinaan yang betul dan mematuhi kehendak, kejayaan penterusan operasi akan dapat dicapai bagi kaedah ternakan secara intensif. Yang seterusnya, perkara yang penting dalam sistem air kolam intensif adalah ada 4, iaitu punca air, sistem pam, kolam takungan dan pintu air masuk dan pintu air keluar. Seterusnya, perkara yang penting untuk reka bentuk kolam intensif adalah kedalaman kolam mestilah 1.3 meter hingga 1.5 meter.
Yang kedua, lereng ikut jenis tanah, iaitu 1:2 atau 1:1 atau 2:1. Yang ketiga, kecerunan dasar mestilah 1:200. Yang keempat, saiz kolam dalam 0.5 hingga 1 hektar. Yang terakhir, pintu air masuk dan pintu air keluar. Yang seterusnya, penyediaan kolam. Sebelum ternakan dijalankan, kerja-kerja penyediaan kolam perlu dilakukan. Tempoh penyediaan kolam berbeza mengikut cuaca, kedalaman kolam dan masalah setempat. Okey, contoh perkara yang perlu dibuat dalam penyediaan kolam adalah yang pertama, pembuangan lumpur. Lumpur hitam perlu dirawat atau dibuang setiap kali selepas sesuatu pusingan ternakan dijalankan, sama ada secara mekanikal, biologikal atau menggunakan bahan kimia. Cara mekanikal boleh dibuat dengan menggunakan jentera, pam atau mengeluarkan melalui pintu. Cara biologikal iaitu menggunakan bakteria yang boleh mengeluarkan enzim untuk menghalang pembentukan lumpur hitam. Yang terakhir, cara kimia pula adalah dengan menggunakan bahan seperti kalsium peroxide, potasium permanganate, zeolite, iron oxide dan ozon. Yang seterusnya adalah penjemuran. Penjemuran dibuat sehingga dasarnya retak sehingga 1 hingga 2 minggu bergantung pada cuaca. Tujuannya untuk mengoksidakan bahan organik atau lumpur hitam. Seterusnya, membaiki struktur tanah. Pemeriksaan rapi perlu dibuat agar sebarang kerosakan boleh diatasi atau diperbaiki segera sebelum ternakan diteruskan, termasuk memasang jaring pada pintu air. Yang seterusnya adalah mengapur. Kapur adalah untuk menetralkan kandungan asid tanah dan mengurai bahan organik serta mengurangkan pengumpulan bahan kimia yang toksik pada udang. Yang kelima, kawalan perosak atau pemangsa. Pengeringan sepenuhnya serta menggunakan penapis yang sesuai boleh mengawal ikan-ikan pemangsa bagi kolam yang tak boleh dikeringkan sepenuhnya, maka penggunaan racun perlu digunakan. Yang keenam, pemberian makanan. Makanan biasanya diberi 3 hingga 4 kali sehari. Jenis makanan ialah pellet yang diberi mengikut saiz udang. Okey, poin saya yang terakhir adalah penggunaan peralatan mekanikal dalam kolam udang ini. Yang pertama adalah automatic feeder. Automatic feeder ini tidak memerlukan tenaga buruh yang banyak yang besar. Ia juga menyumbangkan kos dan mengelakkan pembaziran, dan selain itu ia juga adalah waktu pemberian makan kepada udang itu lebih tepat. Seterusnya adalah sludge pump. Sludge pump ini adalah kaedah mekanikal untuk mencuci dasar kolam. Okey, yang terakhir adalah kolam HDPE. Kolam HDPE ini adalah akan menyebabkan dasar kolam lebih bersih, ruang untuk udang makan juga lebih luas dan mengelakkan ada masalah kebocoran kolam. Okey, sekian daripada saya, Muhammad Aziz bin Arsyad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Ami bin Muhammad Noh. Terima kasih kepada Aziz yang telah membentangkan nilai-nilai lepas. Sekarang saya ingin membentangkan pasal parameter yang sesuai untuk ternakan udang di dalam kolam. Yang pertama, kita memerlukan oksigen terlarut 5 ppm sahaja. Yang kedua, kita perlu pH 7.5 hingga 5.5 untuk udang itu hidup. Hardness kita memerlukan 70 ppm. Jika kurang 50 ppm, masalah warna air akan berubah. Dan suhu kita memerlukan 27 hingga 32 darjah sahaja. Karbon dioksida kita memerlukan kurang daripada 2 ppm sahaja. Copper kita memerlukan kurang daripada 0.1 ppm sahaja. Hidrogen sulfit kita memerlukan kurang daripada 0.1 ppm sahaja. Salinitik
kita memerlukan 15 hingga 25 ppt sahaja. Ketelusan kita memerlukan 30 hingga 60 cm sahaja. Kedalaman air kita memerlukan 1.3 hingga 1.5 meter sahaja. Okey, ciri-ciri ringkas untuk memilih benih udang yang berkualiti untuk tempat di kolam. 1. Kita memerlukan bentuk dan sifat yang legit panggil. Legit. Keadaan benih yang aktif, saiz kata, warna dari coklat muda ke coklat, badan yang tidak melengkung dan Europod. Europod ni siri ekor, sentiasa berkembang. Yang seterusnya, analisis mikroskopi. Benih bebas dari organisma seperti Zoothornium, Episplis, Detritus, Antennaya, sezungut, panjang, lurus dan rapat. Badan mesti bersih dari kotoran, licin dan jernih. Rostral spines 6 hingga 7. Otot dalam segmen abdominal ke-6 cukup lengkap penuh dengan kulit. Okey, seterusnya kualiti air, oksigen terlarut. Bahasa orang putihnya dissolved oxygen atau singkatan DO. Okey. Air dapat menampung oksigen yang rendah pada suhu yang tinggi. Oksigen terlarut akan lebih tinggi pada suhu yang rendah. Perkara yang sama berlaku pada saliniti. Oksigen terlarut rendah pada saliniti tinggi dan oksigen terlarut tinggi pada saliniti rendah. Bagaimanakah oksigen terlarut memasuki air? Cara pertama, air yang mempunyai oksigen terlarut yang rendah perlu diganti dengan air yang baru mempunyai oksigen terlarut yang tinggi. Kedua, bloom ataupun orang panggil plankton dan algae di dasar kolam menambahkan oksigen terlarut semasa siang, iaitu fotosintesis. Yang terakhir, udara diserap ke dalam air melalui ombak, hujan, pam dan kinci angin. Okey, apabila oksigen terlarut kurang daripada 3.0 ppm, ketegangan mula berlaku. Udang akan berenang ke permukaan air dan ke tepi kolam. Apabila oksigen terlarut kurang daripada 1.5 ppm, udang akan mula mati. Di sini saja ulasan saya tentang kolam udang. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Wan Muhammad Daniel Hakim Berusdi. Nombor ID saya PTM 1904075990. Saya ingin berkongsi tentang salinity. Yang pertama adalah udang membesar dengan baik pada salinity air yang rendah dalam keadaan 10 hingga 20 ppt. Salinity dalam tahap biasa adalah di antara 12 hingga 15 ppt. Apabila salinity melebihi 15 ppt, air dalam badan udang akan meresap keluar. Untuk menggantikan kehilangan air, udang mestilah mengepam air dari luar badan ke dalam badan. Tenaga pam ini menggunakan makanan yang sepatutnya digunakan untuk tumbesaran udang. FCR akan bertambah kerana lebih makanan yang digunakan untuk menjalankan pam tersebut. Yang kedua adalah suhu. Pada suhu yang tinggi, 35 darjah Celsius, banyak kejadian berlaku dengan cepat. Udang mengalami tekanan, mudah dijangkiti penyakit, serta DO dan pH berubah dengan cepat. Suhu yang tinggi ini akan menyebabkan, yang pertama, air kolam akan menampung DO yang sedikit. Yang kedua, udang membesar dengan cepat dan memerlukan makanan. Yang ketiga, bloom dan komuniti dasar cepat membesar. Yang keempat, pengurusan kolam menjadi lebih sukar apabila suhu meningkat.
Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, untuk kesimpulan daripada penjelasan mengenai desain kolam udang galah harimau ni, okey, kesimpulan keseluruhannya ialah kaedah ternakan secara intensif adalah satu perniagaan yang memberi pulangan yang lumayan tetapi ianya berisiko tinggi. Okey, jika kita lihat, ia memerlukan kawalan dan pengurusan yang berpengalaman luas. Jadi kita perlu mempunyai pengalaman yang mencukupi untuk menguruskannya. Kalau baru nak start pada awal-awal ni, kita tidak digalakkan sebab kita harus mempraktikkannya supaya diri kita lebih mahir. Okey, banyak pengurusan kolam gagal kerana tiada dan kurangnya pengalaman awal dalam industri ini. Okey, kita lihat pada hari ini terdapat banyak pengusaha udang galah yang bungkus awal kerana mereka tak ada pengalaman dalam pemeliharaan udang galah ni sendiri. Okey, oleh itu di sini dapat kita lihat betapa pentingnya pengalaman untuk kita terus maju jaya.